Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang dihormati Presiden UMS Dr. Kamarul Imran serta ahli kuasa yang hadir pada pagi ini, yang diraikan lagi dimuliakan para sahabat speaker kita pada pagi ini, Saudara Abdul Rahman dan juga Saudara Azman. Seterusnya, ahli kuasa program kita pada pagi ini tak dilupakan saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi, anak-anak, adik-adik. Mudah-mudahan pada saat ini kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memungkinkan kita untuk berkumpul di kelas Dewan yang mulia ini, bagi kita mengadakan, membincang satu agenda, satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Laisa minna man lam yahtamma bi amri muslimin." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang lebih kurang maksudnya, bukanlah seseorang itu daripada golongan kami apabila mereka itu tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam yang lain. Maknanya, menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Islam untuk kita mengambil berat kepada orang lain. Seperti mana kita nak diri kita sihat, diri kita pandai, diri kita bahagia, diri kita hebat, diri kita cemerlang, macam itulah sepatutnya kita hendak kepada saudara se-Islam, seakidah kita yang lain juga hidup bahagia, juga hidup sempurna seperti mana kita hidup dan kita kecaki pada hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, ini yang disebut sebagai keindahan Islam. Kerana Islam itu tidak dibatasi dengan satu bangsa, tidak dibatasi dengan satu tempat. Semua bangsa, tidak mengira warna dan bahasa, disatukan di bawah payung satu akidah, satu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, apabila seseorang itu bergelar seorang Muslim, bergelar Islam, bergelar seorang yang beriman, maka semua mereka itu adalah orang yang bersaudara. Kan? Sebab itu, memulakan perbincangan kita pada pagi ini, marilah kita merenung kata-kata Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna yang dah lebih kurang 50 tahun meninggalkan kita, sehingga ke hari ini kata-katanya itu, pemikirannya itu dipegang, dijadikan sandaran untuk kita bergerak sampailah ke hari ini. Beliau ada menyebut bahawasanya setiap tempat yang dilaungkan padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan sebahagian daripada tanah air kita. Oh, walaupun kita datang dari Changlun, datang dari Bali, Mujaiman, punya jauh Berlin sana, tapi boleh berada di sini memperjuangkan Palestin. Inilah kehebatan akidah Islam. Sebahagian daripada tanah air kita juga punya kehormatan dan kesucian yang perlu diperjuangkan. Dan perjuangan ini
merupakan perjuangan yang disebut sebagai nama jihad. Dia akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta oleh barisan ahli kuasa program untuk bercakap tentang Palestin dari sudut kacamata Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dengan sebab masa yang agak ringkas sebenarnya, saya cuba ringkaskan perbincangan kita pada pagi ini dalam beberapa perkara yang sempat saya tulis. Yang pertama sekali, barangkali kita semua tahu bahawasanya Palestin merupakan tempat yang mulia bagi Islam. Bukan sahaja Islam tetapi juga bagi orang Yahudi dan juga orang Kristian. Ini satu hakikat yang harus kita terima daripada dulu sampai sekarang. Begitulah hakikatnya dan itulah rahsia di sebalik apa yang berlaku. Bagi orang Islam, kita akan tahu nanti, kita akan tengok. Bagi orang Yahudi, kita semua tahu bahawasanya asal usul perkembangan Yahudi itu berpusat di Palestin atau di Baitul Maqdis. Ada satu bukit, barangkali nanti saudara Rahman akan cerita kepada kita, barangkali Bukit Zion, yang merupakan kalau kita nisbah kepada orang Islam macam dengan Kaabah, tempat kita bersyukur ini. Jadi Baitul Maqdis macam itulah umpamanya kepada orang-orang Yahudi. Macam itu juga dia orang Kristian. Kita semua tahu bahawa Nabi Isa AS lahir di Baitul Laham, di Baitul Maqdis, di Palestin. Jadi sebab itu mereka juga memperjuangkan, mereka juga merebut nak Palestin. Buktinya dengan berlaku peperangan salib semenjak Urul ke-10 Masihi. Dan bahkan mereka berjaya menawan Palestin selama lebih kurang 200 tahun. Mereka menguasai Palestin sehinggalah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi. Dan sehinggalah sebab itu Palestin di bawah pemerintahan khilafah Islam, sehinggalah jatuhnya pemerintahan khilafah Utsmaniyah pada Mac 1924 Masihi. Hadirin hadirat sekalian, baik. Dan negara Palestin seperti mana kita ketahui pada hari ini, dari segi sudut sempadannya itu sebenarnya hanya wujud pada awal abad yang ke-20 ini, iaitu setelah mulai dijajah British. Yang ini cerita sejarah. Kita semua tahu dalam peperangan dunia pertama, British bersepakat dengan Perancis dan beberapa sekutu yang lain. Jadi berperang dengan Jerman yang bersepakat dengan Hungary dan sebagainya. Jadi pada ketika ini, nah jadi ceritanya berlaku campur tangan Yahudi yang kita semua tahu Perdana Menteri ataupun Presiden yang pertama iaitu Weizmann, Chaim Weizmann itu. Dia bukan sekadar seorang politik Yahudi, tetapi dia juga merupakan saintis yang bertanggungjawab mereka cipta ataupun menghasilkan bom yang digunakan oleh Britain pada ketika itu. Jadi dengan sebab kita kata terbutang budi Britain kepada Chaim Weizmann tadi menghasilkan bom yang mereka gunakan untuk perang dunia pertama itu, menyebabkan mereka terbutang budi dengan dia. Jadi di antara permintaan dia ialah dia nak Palestin. Jadi itu menyebabkan Palestin selepas itu apabila peperangan dunia pertama, apabila pihak Jerman kalah dan Jerman, Turki Utsmaniyah bersekongkol dengan Jerman. Apabila mereka kalah, maka negeri-negeri di bawah Utsmaniyah diparaki dan dibagi kepada pokok yang menang adalah diberi kepada Perancis, diberi kepada sebahagian kepada Perancis, sebahagian kepada Britain dan negeri-negeri yang lain. Macam itu. Jadi apabila dijajah ataupun di bawah kuasa British, maka
dari sinilah mainan politik orang putih, orang British yang divide the rule, dia mula memisahkan kuasa negeri-negeri Islam. Mereka mula menyebarkan fahaman nasionalisme, kan? Jadi mereka orang Turki, mereka anjurkan supaya membawa fahaman nasionalisme. Orang Jordan, cara Jordan, orang Syria, cara Syria, Arab Saudi, cara Arab Saudi, masing-masing mula memperjuangkan, bercakap mengenai nasionalisme. Akhirnya sehingga menuntut kemerdekaan daripada Turki Osmani. Ini semuanya menyebabkan Turki Osmani semakin hari semakin lemah, sehingga jatuh sepenuhnya pada tahun 1924. Masih. Baik, sebelum itu kita semua tahu bahawasanya Palestin dikenali sebagai Syam ataupun sebahagian daripada Syam. Bila sebut Syam, termasuk dalam Syam itu, dalam istilah orang Arab dulu, dia sebut Syam ialah Palestin yang pada terdapat Baitul Maqdis, Syria, Jordan. Ini kita panggil negeri-negeri yang terletak di bawah wilayah Syam, di bawah pemerintahan Islam semenjak dari dulu kala sebelum Islam sampailah ke zaman pemerintahan. Baik, terus. Ini lebih kurang gambar lah. Kalau boleh tengok pun tengok lah. Tak nampak pun tak. Kecil lah. Tapi dia tulis Arab. Dia tulis Jawi sikit. Bukan Arab, dia tulis Jawi. Jadi peta yang pertama itu peta zaman dipanggil Afdalil Ad-Daulah Al-Islamiyah fi Ahdil Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu peta pemerintah empayar Islam zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan di bawah itu kita boleh tengok peta empayar di bawah Khalifah Uthmaniyah. Kita boleh tengok siapalah ke Hungary sana, kan? Di utara siapa ke Hungary? Belah kanan tak tahu sampai ke mana hala, yang tak tahu tu saya pun tak nampak. Jadi makna kata besar. Satu kuasa yang besar pada ketika itu, yang sangat besar pada ketika itu. Dan Palestin berada di bawah pemerintahan Islam selama lebih kurang 1,300 tahun. Dan kebanyakan penduduk memeluk Islam tanpa dipaksa. Sebelum Islam, betul, Palestin pernah dijajah oleh Rom, menjadi milik Parsi, Rom selama beberapa ratus tahun, kan? Sehingga agama Kristian menjadi agama rasmi bagi Rom, sebab mereka menjajah Palestin pada ketika itu. Tetapi selepas Islam menguasai Palestin, walaupun masih ramai yang terdapat, suara saya kromok sikit pagi ini, rock sikit pagi ini, dengan sebab sedikit sesuatu, maafkan saya. Walaupun macam tu, apabila Islam menguasai, selepas mana jatuhnya Empire Rom di tangan pemerintahan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu pada lebih kurang 638 kot, 638 Hijri. Maka pada ketika itu orang Yahudi yang dipenduduk tetap di Palestin dibiarkan tinggal. Orang Kristian dibiarkan tinggal mengamalkan hidup cara ibadat mereka. Tidak pernah diganggu dalam sejarah Islam, tidak pernah diganggu. Sehingga menyebabkan ramai di kalangan mereka yang tertarik pada Islam. Bahkan jadi terbalik, kebanyakan mereka pula memeluk kepada Islam. Sampailah ke